السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا ربنا إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، ونسأله أن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا علام الغيوب، إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم فرج كرباتنا وكربات المسلمين. اللهم أذهب الهم والغم عنا، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم احفظنا من الأمراض وسيء الأسقام. اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، فرج عن المسلمين ما أهمهم. اللهم وفقنا للخير، وافتح علينا فتوح العارفين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الصالحين، وأحسن ختامنا، واغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Innamal mu'minuna ikhwah, yakni sesungguhnya para mukminin adalah saudara-saudara. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Mafhum daripada ayat ini, hendaklah kamu saling bantu-membantu dalam kebaikan, dalam perkara yang ada padanya ketakwaan, taat kepada Allah. Dan jangan kamu saling bantu-membantu dalam perkara yang jahat, dalam perkara yang buruk, yang ada padanya dosa. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyuruh kita untuk kita saling bantu-membantu orang yang beriman dalam melakukan kebaikan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajak kita dan menyuruh kita untuk kita membantu saudara-saudara kita yang beriman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang riwayat oleh Muslim daripada jalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia telah kata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man naffasa 'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Mafhum daripada ini, sesiapa yang membantu seorang yang mukmin keluar daripada satu kesusahan, daripada kesusahan duniawi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikannya keluar daripada kesusahan di hari Allah akan menjadikannya keluar daripada kesusahan di hari akhirat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, sesiapa yang membantu saudaranya apabila saudaranya yang muslim memerlukan bantuan, maka
ini memanfaatkan dia untuk akhiratnya. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawasanya jika orang buat ini maka akan diringankan bagi dia kesusahan di hari akhirat. Dan apakah ia kesusahan? Apakah kesusahan dunia kalau dibandingkan dengan kesusahan di hari akhirat? Di hari itu yang mana ada ramai orang, mereka terlemas dalam peluh mereka kerana matahari jadi dekat kepada kepala hamba di hari akhirat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ada setengah orang di hari akhirat yang mereka akan terlemas dalam peluh mereka sampai buku lali. Ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusat, dan ada yang lebih daripada itu. Maka sesiapa yang membantu saudaranya yang Muslim, dia meringankan bagi dia satu kesusahan duniawi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meringankan bagi dia kesusahan. Allah ta'ala akan meringankan dia bagi dia kesusahan di hari akhirat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wa man yassara ala mu'sirin yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah." Dan sesiapa yang mempermudahkan urusan seorang yang mu'sir, seorang yang mu'sir yakni seorang yang ada hutang, seorang yang ada hutang dan dia tidak mampu untuk bayar balik hutangnya, maka sesiapa yang mempermudahkan bagi seorang yang mu'sir, yang dia ada hutang dan dia tidak mampu untuk bayar balik hutangnya, Allah subhanahu wa ta'ala akan mempermudahkan urusannya orang itu di dunia dan di akhirat. Baginda bersabda, "Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Yani Allah akan mempermudahkan urusan orang itu di dunia dan di akhirat. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sama, "Wallahu ta'ala fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Yani Allah subhanahu wa ta'ala membantu hambanya apabila hambanya dia membantu saudaranya yang muslim. Maka apabila hamba membantu saudaranya yang muslim, Allah Ta'ala membantunya. Allah Ta'ala membantu seorang yang membantu saudaranya yang muslim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia membantu orang-orang Islam. Dia membantu mereka sallallahu alaihi wasallam. Telah diriwayat oleh Imam Ahmad ibn Hanbal daripada hadis bintu Khabbab ibn al-Arat, yani dia anak perempuan kepada Khabbab ibn al-Arat. Dia mengkhabarkan bahawasanya apabila Khabbab ibn al-Arat dia pada satu pemusafiran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hantar dia dalam satu pemusafiran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jaga ahli keluarga Khabbab sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sendiri memarah susu kambing mereka dalam satu bekas. Dia sallallahu alaihi wasallam memarah susu kambing itu dalam bekas itu dan memberi kepada mereka. Dan apabila dia sendiri buat itu sallallahu alaihi wasallam, bekas itu akan jadi penuh dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Khabbab balik, maka Khabbab dia buat itu, dia khidmat kepada ahli keluarganya, tapi apabila dia memarah susu kambing itu yang sama, susu tidak akan penuhkan bekas seperti mana berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tengok kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia jaga para sahabat,
Rasulullah SAW tahu bahawasanya seorang sahabat musafir, maka dia jaga ahli keluarganya, tengok hajat mereka, membantu mereka sampai Rasulullah SAW dia sendiri memarah susu kambing mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Ibnul Mubarak dia telah sebut satu kisah daripada tentang Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar. Ibnul Mubarak kata bahawasanya satu ketika Mujahid dia anak murid Ibnu Abbas, dia seorang tabi'in. Mujahid dia mengkhabarkan bahawasanya dia telah bersahabat dengan Abdullah Ibn Umar pada satu pemusafiran. Maka pagi dia bangun nak khidmat kepada Abdullah Ibn Umar, dia dapat Abdullah Ibn Umar khidmat kepada dia. Abdullah Ibn Umar sahabat. Mujahid dia daripada para tabi'in. Tengok bagaimana mereka bercepat-cepat untuk mahu khidmat kepada orang Islam. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, sesiapa yang tahu tentang pahala berkhidmat kepada orang Islam dan membantu mereka, jangan dia lepaskan peluang ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Sayyidul qaumi khadimuhum, dan pada satu riwayat khadimul qaumi sayyiduhum, yakni penghulu satu kaum, dia buat khidmat kepada mereka, dia membantu mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, buat khidmat kepada orang Islam, membantu mereka, ini tidak mengkurangkan darjat seorang, bahkan ia mengangkat darjat seorang apabila dia buat ini kerana Allah membantu mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kenapa saya nak ingatkan tentang ini pada malam ini? Saya mahu untuk hantar salam kepada saudara-saudara dan saudari-saudari, para muslimin dan muslimat yang mereka para doktor dan nurse yang mereka sekarang bertugas sebagai frontliners untuk membantu orang yang sakit, yang terkena dengan coronavirus. Apakah mereka rasa pada saat ini, dan apakah keadaan mereka pada saat ini? Maka ada ramai daripada mereka rasa penat, letih. Semakin kes penyakit ini bertambah, dan ada di antara mereka yang mereka terpaksa tinggalkan family mereka pada waktu malam, tinggalkan ahli keluarga, ada yang ada anak yang kecil, dan mereka terpaksa jauh daripada ahli keluarga mereka untuk nak khidmat di hospital, di tempat rawatan. Maka bagi mereka yang frontliners ini, para muslimin dan muslimat yang sekarang mereka berkhidmat kepada orang-orang yang sakit yang datang, saya nak ingatkan kamu semua untuk ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala apabila membantu orang yang beriman yang mereka datang untuk dapat rawatan. Dan hendaklah kamu ingat sentiasa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Yani Allah taala membantu mereka yang berada dalam keadaan membantu saudara-saudara mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, apabila datang seorang yang muslim mahu dapat rawatan bersama kamu, maka hendaklah kamu membantu dia kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika datang orang yang bukan muslim nak dapat rawatan, bantulah dia dan tunjukkan akhlak yang baik kepada dia. Niat mahu dia suka agama Islam, mahu dia tengok bagaimana akhlak orang Islam yang baik, dan ini boleh jadi sebab untuk dia tertarik dan memeluk agama Islam. Maka
hendaklah kamu buat tugasan membantu orang, dan hendaklah kamu kekalkan niat ini yang saya telah sebut dalam hati-hati kamu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, para frontliners ini, hendaklah kamu ingat bahawasanya juga ada daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka telah membantu dalam buat rawatan kepada orang Islam. Ada di kalangan mereka lelaki, ada di kalangan mereka perempuan, ada di antara mereka yang sangat mahir dalam ilmu perubatan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, di antara contoh para alim perubatan yang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ada di antara mereka yang jadi daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh bagi mereka adalah Rifa'ah atau terkenal Abu Rimthah. Dia datang ke Madinah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah memeluk agama Islam, dan dia telah dikira daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rifa'ah Abu Rimthah At-Tamimi ini dia daripada orang-orang yang ada ilmu perubatan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara mereka adalah Dhimad Al-Azdi. Dhimad Al-Azdi, dia di antara ulama perubatan yang masyhur pada zaman jahiliyah. Kemudian dia telah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah memeluk agama Islam. Dan di antara mereka juga Ash-Shamardal ibn Qabqab Al-Ka'bi Al-Najrani, yang dia telah sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia telah memeluk agama Islam. Apabila dia datang bersama yang datang daripada wafd Najran. Dan juga ada selain itu juga daripada yang ada ilmu perubatan. Di antara mereka ini bagi para doktor yang perempuan dan para nurse yang mereka sekarang di frontline, maka hendaklah mereka ingat para sahabat, dan ada di antara mereka juga perempuan-perempuan seperti Rufaidatul Ansariyah atau Al-Aslamiyah. Rufaidatul Ansariyah atau Al-Aslamiyah ini, dia seorang perempuan daripada para sahabat yang mana dia mempunyai satu khemah. Dan khemah dia di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia merawat cederaan para sahabat. Dan dia yang telah merawat cederaan Sa'ad ibn Mu'adh dengan suruhan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada perang Al-Khandaq. Dan beliau Rufaidah Al-Ansariyah Al-Aslamiyah, dia buat ini tanpa dibayar gaji kepadanya. Tengok, hendaklah frontliners fikir tentang ini. Apabila membantu orang Islam, Rufaidah ini hendaklah ia jadi contoh bagi kamu semua. Rufaidah Al-Ansariyah atau Al-Aslamiyah, dia buat satu khemah untuk merawat cederaan orang Islam, membantu mereka. Dia ada ilmu perubatan, membantu mereka kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan dia yang bayar, dia bayar daripada hartanya kepada yang membantunya dalam kerja itu. Dia seorang yang ada harta dan ada ilmu perubatan, maka dia akan menggunakan hartanya, dia menggunakan ilmunya dan masanya untuk dia merawat orang-orang Islam, untuk dia dapat fadilat amalan itu, untuk dia dapat pahala amalan itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, tengok kepada mereka ini. Dan bukan hanya Rufaidah Al-Ansariyah yang seperti itu, juga
ada seorang sahabat yang namanya adalah Asy-Syifa bintu Abdillah Al-Qurasyiyah Al-Adawiyah. Dia ini Asy-Syifa bintu Abdillah Al-Qurasyiyah Al-Adawiyah. Dikatakan namanya Laila, tapi ada gelaran bagi dia sebagai Asy-Syifa. Dan dia pernah berkahwin dengan dia telah berkahwin dengan Abu Khithmah. Dan beliau di antara kemahiran dia ilmu perubatan dan juga khat, dia ajar menulis kepada orang. Tapi dia ada ilmu perubatan juga, dia ajarnya kepada orang lain dan membantu orang Islam dengannya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita pada saat ini memperbanyakkan doa bagi para muslimin dan muslimat yang sekarang ada di front line untuk membantu orang-orang yang ditempa dengan penyakit COVID. Dan pada malam ini kita mahu membantu mereka dengan doa, dan juga kita mahu membantu mereka dengan kita ajar kepada mereka beberapa doa yang mereka boleh baca untuk dijaga daripada penyakit COVID ini. Maka ada wirid-wirid yang kita mahu ajar pada malam ini insya-Allah taala. Tapi sebelum saya sebut apakah doa-doa itu, harap kita share dan war-warkan link bagi live streaming ini, supaya insya-Allah taala kita memanfaatkan ramai orang yang ada di frontliner sekarang. Dan bagi sesiapa juga yang membantu sekarang, walaupun bukan selain doktor-doktor dan nurse, sesiapa yang sekarang membantu untuk mengkurangkan atau untuk meringankan kesusahan kita dalam saat ini, dan dia setiap hari perlu untuk keluar untuk membantu dalam perkara ini, maka hendaklah dihantar kepadanya link supaya insya-Allah taala dia boleh belajar daripada kita ini. Maka harap kita jemput orang ramai untuk masuk dan belajar bersama kita doa-doa ini. Juga bagi kita ini sangat penting bagi kita untuk kita bacanya pada setiap hari, sebagai jagaan bagi kita juga daripada penyakit COVID ini. Sebelum saya baca doa ini, saya mahu cakap satu perkara. Sampai kamu dapat war-warkan dan jemput sahabat untuk masuk. Maka saya terlintas dalam fikiran saya, jika para doktor, para nurse pada saat ini mereka ambil keputusan bahawasanya mereka tidak mahu membantu kita dan mereka mahu tinggalkan tugasan mereka dan duduk di rumah sahaja, apakah akan berlaku kepada negara kita? Kalau frontliners ini mereka tidak membantu dan mereka juga mahu duduk di rumah sahaja, apa akan berlaku? Boleh khayalkan apa yang akan berlaku? Maka apabila ada satu tugasan yang penting, yang ada padanya manfaat bagi umat, ada padanya manfaat kepada banyak masyarakat, dan jika ditinggalkan akan berlaku satu masalah yang besar, hendaklah kita menyokong orang yang membuatnya. Hendaklah kita mempertahankan orang yang buatnya. Hendaklah kita dengan diri kita, hendaklah kita membantu dengan diri kita, dan dengan kita bagi kesedaran kepada orang lain, hendaklah kita membantu mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, cara kita boleh menyokong mereka adalah dengan kita ikut juga apakah nasihat-nasihat yang mereka memberi berdasar ilmu yang betul, ilmu perubatan yang betul yang mereka memberinya. Hendaklah kita ikutnya. Dan juga hendaklah kita bagi kesedaran kepada orang lain. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala,
Ini yang saya fikir terlintas dalam fikiran saya tentang para doktor dan nurse yang bertugas dalam bidang perubatan. Jika mereka tidak buat kerja mereka, lagi teruk keadaan. Tapi juga ada sesuatu yang sangat-sangat penting yang ia para da'i buat tugasan mereka. Kalau para da'i dan da'iyah mereka juga tidak buat tugasan mereka, tidak jaga agama, mereka melihat ada kerosakan, ada kejahilan, dan mereka tinggalkan orang dalam kejahilan mereka, tinggalkan orang ramai dalam kejahilan, maka apakah yang akan berlaku? Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, jika para da'i dan da'iyah yang mereka dalam frontliners dalam mempertahankan agama Islam, jika mereka tidak ajar kepada orang ilmu, tidak memberi motivasi, tidak menjelaskan bagi mereka apakah yang benar dan apakah yang salah, dan tersebar fahaman-fahaman sesat, tersebar fahaman penganas dan teroris di antara masyarakat, apakah yang akan berlaku? Juga ramai orang akan mati, ramai orang akan dibunuh kerana terorisme, kerana fahaman-fahaman yang melampau. Dan sebelum berlaku COVID ini, kita telah melihat apa yang berlaku dalam banyak negara. Apabila tersebar puak-puak yang sesat dan mereka dakwa diri mereka konon-kononnya buat jihad, tetapi mereka membunuh orang Islam tanpa hak dan menghalalkan darah Islam tanpa hak. Mereka guna nama Islam, tapi mereka golongan yang sesat, yang teroris. Mereka membawa bendera ditulis atasnya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian mereka masuk masjid-masjid dan menyembelih orang Islam. Mereka membomkan tempat-tempat, membunuh orang-orang Islam yang besar, yang kecil, yang perempuan, yang baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, penyakit terorisme sangat-sangat bahaya. Dan ia membawa kepada kerosakan yang besar dan ramai orang akan mati kerana penyakit itu. Seperti mana ramai orang juga juga ada ramai orang yang boleh jadi mati daripada penyakit fizikal seperti kanser, seperti COVID. Tetapi penyakit terorisme itu juga sangat-sangat bahaya. Agama kita mengajar kepada kita wasatiyah, kesederhanaan. Maka para ustaz dan ustazah, para da'i perlu untuk mereka ambil kesedaran dan faham bahawasanya jika mereka diam daripada ajar yang benar, ajar aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka biar fahaman-fahaman sesat menyebarkan kesesatan mereka, maka ini akan menghancurkan negara, ini akan menghancurkan umat, dan akan berlaku pembunuhan dan keganasan dan terorisme jika mereka tidak buat tugasan mereka. Bagaimana kita melihat pemuda-pemudi sebelum 2 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, apabila kita melihat itu, maka bagaimana terdapat ada setengah pemuda-pemudi mereka berbangga-bangga bahawasanya mereka membunuh orang Islam, kemudian membawa kepala-kepala mereka dalam social media. Bagaimana sampai ke tahap itu? Itu kerana akidah yang sesat yang telah meresap dalam hati-hati mereka. Kita mahu pemuda-pemudi sebagai tenaga yang kuat bagi negara kita.
Kita mahu mereka jadi orang yang frontliners dalam membangunkan negara kita. Mahu melihat mereka sebagai doctors, sebagai engineers, melihat mereka sebagai lecturers, sebagai cikgu, sebagai guru. Melihat mereka orang yang berguna bagi negara kita. Kita tidak mahu mereka jadi orang yang mahu membunuh dan menghancurkan negara kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah tugasan para da'i dan da'iyah untuk mereka ajar ilmu ahli sunnah wal jamaah dan memberi amaran terhadap fahaman-fahaman yang sesat. Maka bagaimana kita boleh membantu para da'i dan da'iyah juga? Bagaimana kita boleh membantu mereka? Yang pertama, kita sendiri ambil ilmu dan belajar daripada mereka. Supaya kita ada kesedaran yang sepatutnya. Dan dengan kita cuba membantu mereka sebarkan ilmu ini supaya kesedaran ini sampai kepada orang lain. Maka jika mahu membantu para da'i dan da'iyah, kita belajar ilmu daripada mereka dan kita ajar ilmu itu dan kita jemput orang ramai untuk mereka belajar ilmu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, harap semua sekarang membantu untuk share dan jemput orang ramai untuk datang masuk belajar ilmu ini. Okey, maka kita insya-Allah akan baca sekarang zikir-zikir dan doa-doa yang ada padanya insya-Allah jagaan daripada penyakit. Maka hendaklah kamu semua jemput ahli keluarga dan sahabat supaya kita boleh baca sama-sama insya-Allah taala. Saya akan baca, harap kamu ikut saya. Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Maka ini adalah yang pertama. Okey, hendaklah kamu bacanya. Ada padanya mohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan badan kita, penglihatan kita dan pendengaran kita. Sekarang yang kedua adalah Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai' fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hendaklah ini dibaca pada pagi dan malam 3 kali. Tapi bagi frontliners, hendaklah mereka bacanya 7 kali. 7 kali hendaklah kamu membacanya setiap pagi dan setiap malam. Sekarang yang ketiga adalah Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Maka ini dibaca 7 kali. Ini dibaca sekadar 7 kali pada pagi dan pada malam. Okey. Sekarang yang keempat. Hendaklah frontliners jaga membaca doa-doa dan zikir ini dan hafalnya. Hendaklah kamu hafal supaya kamu setiap hari membacanya. Okey. Yang keempat adalah Allahumma inni a'udhu bika minal barasi wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Ini ada padanya mohon daripada Allah untuk mempertahankan kita daripada penyakit al-baras, penyakit al-junun. Junun itu gila, al-judham. Dan ini nama satu penyakit juga. Wa min sayyi'il asqam, yang daripada penyakit-penyakit yang teruk. Okey, sekarang yang kelima
yang kelima, maka kita telah ajar sekarang lima zikir dan doa. Yang kelima adalah تحصنت بذي العزة والجبروت واعتصمت برب الملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف عنا الأذى إنك على كل شيء قدير. Maka ini hendaklah ia dibaca 3 kali. Hendaklah ia dibaca 3 kali. Bacanya pagi dan malam. 3 kali, 3 kali. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan kita dan ahli keluarga kita dan umat Islam daripada penyakit-penyakit yang teruk. Okey, muslimin dan muslimat rahimakumullah Subhanahu wa taala. Setelah kita telah membahaskan tentang tajuk kita pada malam ini, kita mahu sambung syarahan dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Okey. Pada semalam kita telah sampai kepada kata pengarang wal arsy wal kursiyyu haqqun. Okey, maknanya arsh dan kursi adalah hak, adalah perkara yang benar. Kita beriman dengan al-arsh dan al-kursi bahawasanya kedua-duanya ada. Maka insya-Allah taala sekarang kita mahu sambung. Kata al-Imam At-Tahawi, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu. Wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu. Apakah makna wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu? Yani Allah Subhanahu wa taala tidak memerlukan 'arsy dan tidak memerlukan apa yang bawah 'arsy. Allah tidak memerlukan 'arsy dan tidak memerlukan apa yang ada di bawah 'arsy. Arash itu apa? Kita ingatkan sekali lagi. Arash adalah atap syurga. Ia adalah atap syurga dan ia makhluk Allah yang paling besar dari sudut saiz, dari sudut keluasan, dari sudut ukuran. Al-Arsh itu adalah ciptaan Allah. Allah Ta'ala telah menciptanya dan Allah Ta'ala tidak memerlukannya. Kata Imam At-Tahawi, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu, menunjukkan bahawasanya aqidah para ulama as-salaf as-salih adalah menyucikan Allah Ta'ala daripada berada di arah atau di tempat. Menyucikan Allah daripada duduk atas arash. Maka para ulama as-salaf as-salih meyakini bahawasanya Allah yang mencipta segala tempat, yang mencipta langit dan bumi, yang mencipta arash. Dia tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan arah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dia ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, adapun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Taha nombor 5, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, kata para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, maknanya Allah Ta'ala menguasai arash. Ini makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kerana perkataan istawa ada baginya dalam bahasa Arab 15 makna. Ada 15 makna bagi perkataan istawa. Maka 15 makna itu ada di antaranya yang layak bagi Allah, ada yang tidak layak bagi Allah. Maka di antara apa yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala, istawa dengan makna menguasai atau istawa dengan makna menjaga, itu layak bagi Allah. Tapi di antara makna yang tidak layak bagi Allah adalah istawa dengan makna duduk. Istawa dengan makna duduk, istawa dengan makna bersemayam duduk seperti mana raja duduk, itu mustahil ke atas Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Subhanahu wa taala dia bukan jisim, bukan seperti kita. Yang bersifat dengan duduk adalah yang jisim. Allah Ta'ala bukan jisim besar seperti gunung, bukan jisim kecil seperti semut atau habuk. Kita orang Islam bukan penyembah berhala. Kita tidak meyakini bahawasanya Tuhan ada baginya bentuk
dan panjang dan lebar, tidak. Bahkan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala dia tidak seperti sesuatu. Bukan jisim besar, bukan jisim kecil. Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat dengan ukuran, tidak bersifat dengan anggota-anggota badan. Kata para ulama, mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi dhalik. Yani apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu dan tidak berhajat kepada sesuatu. Maka firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maknanya Allah Ta'ala menguasai arash. Dan sebelum beberapa tazkirah, saya telah sebut nama ramai ulama yang mereka telah menafsirkan istawa dengan makna menguasai, dan kita telah meluaskan syarahan tentang itu. Ada setengah orang yang tanya, bagaimana menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Firman Allah thumma istawa 'alal 'arsy, apakah maknanya? Thumma istawa 'alal 'arsy bukan maknanya kemudian Allah duduk atas 'arsy. Tidak. Dan perkataan thumma di sini ia bukan, kata ulama, laysat li tartibil huduth wal wuqu' wal husul, wa innama hiya litartibi fil akhbar. Yani perkataan thumma di sini bukan untuk menunjukkan tertib dari sudut berlaku perkara-perkara, bahkan ia untuk tertib khabaran. Maka tidak boleh kata bahawasanya perkataan thumma adalah bukti bahawasanya setelah Allah mencipta arash, dia duduk atas arash. Tidak. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Thumma Allahu shahidun 'ala ma taf'alun." Thumma Allahu shahidun 'ala ma taf'alun. Ayat ini walaupun ada padanya perkataan thumma, tapi maknanya dan Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengetahui apa yang kamu buat. Bukan maknanya setelah kamu buat perbuatan baru Allah Ta'ala tahu apa yang kamu buat. Bukan. Maka perkataan thumma bukan sentiasa diguna untuk tertibul huduthi, untuk tertib berlakunya sesuatu. Tak. Kadang-kadang perkataan thumma diguna untuk tertibul akhbar, tertib dalam khabaran. Kamu mengkhabarkan tentang sesuatu, kemudian kamu meletak perkataan thumma, ini untuk tartibul akhbar. Seperti kata penyair. Ada seorang penyair kata, Inna man sada thumma sada abuhu, thumma qad sada qabla dhalika jadduhu. Apa makna inna man sada thumma sada abuhu? Yani yang telah jadi ketua, thumma sada abuhu. Ada perkataan thumma di sini dengan makna yani dan, dia mengkhabarkan thumma sada abuhu, dan ayahnya pernah jadi ketua. Thumma qad sada qabla dhalika jadduhu, dan sebelum itu datuknya pernah jadi ketua. Maka perkataan thumma di sini bukan untuk tertib berlakunya perkara, kerana biasanya datuk jadi ketua, kemudian anaknya, kemudian cucu. Datuk, anak, cucu. Tapi di sini dia sebut anak, kemudian dikata thumma ayah, thumma datuk. Maka perkataan thumma di sini bukan untuk tertibul huduth, bahkan untuk tertibul akhbar. Maka juga firman Allah, thumma istawa 'alal 'arsy. Ayat ini ada padanya mengkhabarkan bahawasanya Allah Ta'ala dia mencipta langit dan bumi pada 6 hari.
thumma istawa 'ala al-'arsy. Apa makna thumma istawa 'ala al-'arsy? Ay waqad istawa 'ala al-'arsy. Yani dan dia telah menguasai arash. Dia telah menguasai arash. Arash dicipta di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ia ada dalam keadaan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah ayat ini difahami dengan betul. Karena kata Imam At-Tahawi, wa huwa mustaghnin 'anil 'arsy wa ma dunahu, Allah tidak memerlukan arash, tidak memerlukan apa yang lagi kecil daripada arash. Allah tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan arah, bahkan dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, ini adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada setengah orang yang membawa fahaman musyabbihah mujassimah, fahaman sesat. Mereka kata Allah berada di atas arash dan di atas arash itu tidak ada tempat. Ini dakwaan yang tidak betul. Kita kata Allah Ta'ala ada tanpa arah, tanpa tempat. Dan atas arash, ada tempat atas arash kerana ada sebuah kitab atas arash. Ada sebuah kitab atas arash yang mana Allah Ta'ala telah mencipta padanya tulisan. Ada tulisan atas. Kita telah sebut bahawasanya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencipta satu kitab atas arash dan kitab itu ada padanya tulisan. Allah Ta'ala mencipta padanya tulisan yang mana tulisan itu adalah inna rahmati sabaqat ghadabi, yakni maknanya tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptaan-ciptaan yang ia tanda-tanda rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih banyak daripada tanda-tanda azab. Maka kitab itu ada dalam hadis yang sahih yang riwayat oleh Ibnu Hibban dan selainnya. Hadis itu diriwayat oleh Ibnu Hibban dan selainnya, dan Al-Bukhari juga telah meriwayatkannya. Kitab itu ada di atas arash. Kitab itu ada di atas arash. Maka jika orang kata Allah ada di atas arash, maknanya dia telah menjadikan Allah seperti ciptaan itu. Yani yang kata Allah duduk atas arash, maknanya Allah dan kitab itu sama. Dua-dua ada di satu tempat, wal'iyadhu billahi ta'ala. Tapi Allah berfirman, laisa kamithlihi syai'. Yani Allah tidak seperti sesuatu. Maka Allah bukan di satu tempat seperti kita, dan dia bukan tersebar di semua tempat seperti udara. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ini aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Imam At-Tahawi, muhitun bikulli syai'in. Muhitun bikulli syai'. Apa makna muhitun bikulli syai'? Ay muhitun bikulli syai'in bil ilmi wal ghalabati was sultan. Muhitun bikulli syai', yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu dan menguasai segala sesuatu. Ini maknanya muhitun bikulli syai'. Bukan makna muhitun bikulli syai' bahawasanya Allah Ta'ala dengan zatnya dia meliputi segala ciptaan, tak. Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti sesuatu. Allah Ta'ala berfirman, wa huwa bikulli syai'in muhit. Apa makna wa huwa bikulli syai'in muhit? Yani Allah Subhanahu wa Ta'ala dia maha mengetahui segala sesuatu. Bukan maknanya Allah Ta'ala dengan zatnya dia meliputi ciptaan-ciptaan. Bukan maknanya Allah Ta'ala dengan zatnya dia meliputi alam ini. Allah Ta'ala bukan seperti satu box yang mana ada dalamnya sesuatu. Tidak. Allah Ta'ala tidak seperti sesuatu. Allah tidak seperti sesuatu. Maka makna muhitun bikulli syai', yakni dia maha mengetahui segala sesuatu dan maha maha menguasai segala sesuatu. Kata pengarang wa fawqahu. Wa fawqahu, apa makna wa fawqahu? Yani
Semua sesuatu ada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya. Wa fawqahu di sini bukan maknanya Allah taala ada atas ciptaan dari sudut arah dan tempat. Tak. Bahkan ini maksud dengannya adalah semua sesuatu ada bawah kekuasaan Allah dan ilmu Allah. Yani dia maha mengetahui segala sesuatu dan menguasai segala sesuatu. Seperti firman Allah, wa huwal qahiru fawqa ibadih. Apakah makna wa huwal qahiru fawqa ibadih? Yani dia menguasai hamba-hambanya. Maka fawqa di sini bukan maknanya Allah Ta'ala ada di arah atas. Tidak. Seperti juga firman Allah, sabbih isma rabbikal a'la. Apa makna sabbih isma rabbikal a'la? Di antara nama-nama Allah al-a'la. Al-a'la di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala maknanya yang maha tinggi darjatnya, martabatnya, bukan maknanya maha tinggi dari sudut tempat, kerana Allah Subhanahu wa taala dia tidak memerlukan tempat. Okey. Kata pengarang, وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهُ. Yani ciptaan mereka tidak tahu segala sesuatu. Tidak tahu segala sesuatu. Ciptaan tidak tahu segala sesuatu. Yang tahu segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Ayat ini maknanya tiada yang tahu bilangan para malaikat melainkan Allah. Para malaikat bilangan mereka sangat banyak. Hatta ketua-ketua malaikat mereka tidak tahu secara tepat berapa bilangan para malaikat. Ketua-ketua para malaikat mereka tidak tahu secara tepat berapa bilangan para malaikat. Mereka tidak tahu. Kerana para malaikat sangat-sangat banyak. Lebih banyak daripada titisan air hujan. Allah berfirman tentang mereka, وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ. Yani tiada yang tahu bilangan para malaikat melainkan Allah. Maka tiada yang tahu segala sesuatu melainkan Allah. Ini makna وَقَدْ أَعْجَزَ عَنِ الْإِحَاطَةِ خَلْقَهِ. Tiada ciptaan yang tahu segala sesuatu. Hanya Allah yang tahu segala sesuatu. Maka sampai sini dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, alhamdulillah, kita telah baca dalam Aqidah At-Tahawiyah dan kita telah memberi nasihat pada awal tazkirah ini. Saya nak minta daripada sahabat kita semua untuk bantu share dan like page ini dan jemput orang ramai datang dan dengar ilmu ini. Ramai orang sekarang mereka ada dalam keadaan kesedihan, maka hendaklah dengar ilmu. Kita menggembirakan mereka dan membantu mereka. Muslimin dan muslimat, pada 7 April insya-Allah, Selasa 7 April malam, kita akan buat program yang special insya-Allah tentang Ihya Nisfu Sya'ban, Ihya malam Nisfu Sya'ban. Poster sudah ada dalam page, harap semua war-warkan dan share dan tag supaya ramai orang boleh ikut kita pada malam itu yang ada berkat insya-Allah taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu taala kulla khair. Wallahu subhanahu wa taala a'lamu wa ahkam. Assalamualaikum.